Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin muslimat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah pada petang ini saya akan berkongsi satu tajuk, iaitu hukum bertawasul dengan mursyid, dengan guru tarikat, dengan tuan guru yang kita yakini ketakwaannya, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan penerangan saya ini dan penjelasan saya ini akan lebih kita faham akan hakikat tawasul. Yang mana tawasul ini memang ditolak mentah-mentah oleh terutamanya golongan yang disebut sebagai Wahabi. Sebab bagi mereka, kalau kita bertawasul ini seolah-olah kita minta tolong dengan manusia. Adakah begitu? Jawapannya tidak sekali-kali. Bukan begitu. Ini adalah kesalahan mereka, salah faham mereka terhadap isu tawasul. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hakikatnya, mana-mana guru mursyid, mana-mana khalifah tarikat, sekalipun atas nama Imam Mahdi, atas nama Fatah At-Tamimi, yang sebenarnya yang ramai masih keliru, yang kita sebagai umat Islam pada umumnya juga ada yang masih lagi tidak faham. Seolah-olah ada sebahagian setengah orang-orang tertentu yang namanya manusia, sekalipun takwanya peringkat tinggi, kita katakan dia ada kuasa. Tak ada kuasa sebenarnya. Jadi pada hakikatnya, guru mursyid, guru tarikat, khalifah tarikat, ahli selawat, siapa pun, Imam Mahdi, yang namanya makhluk tidak ada kuasa dan tidak pernah ada kuasa. Jadi, kalau kita dah faham hakikat ini, tentulah kita mempunyai sebab dan alasan mengapa kita bertawasul. Sebab orang yang bertawasul ni orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ni orang yang cerdik lah. Bukan orang yang bodoh-bodoh. Bukan orang yang tak pandai. Suka disebutkan juga bahawa 124,000 orang Nabi pun tak ada kuasa. Sama ada memberi mudarat atau mendatangkan manfaat. Pada zahir sahaja, pada bahasa, mereka dikatakan ada kuasa. Seperti disebut dengan istilah karamah atau mukjizat. Tetapi hakikatnya semua yang berlaku tanpa kecuali mesti dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, dengan kuasa Allah dan digerakkan oleh Allah. Jadi kalau begitu, orang-orang yang bertawasul itu di mana syiriknya? Di mana sesatnya? Semua makhluk selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada kuasa, tidak boleh membantu sebenarnya, dan tidak boleh mendatangkan mudarat. Cuma kita ada usaha, ada ikhtiar. Usaha tu usaha yang mana? Macam mana? Usaha syirik ke? Usaha yang diharuskan ke? Usaha yang disunatkan ke? Atau bagaimana? Sepatutnya kita semua ni faham benda ni. Benda ni mudah nak difaham. Dan dalam konteks kehidupan hari ini, semua jamaah kebenaran ataupun jamaah Abuya tidak pernah menganggap Abuya ada kuasa. Pada hakikatnya, ini realiti. Realiti, kenyataannya begitu. Ahli-ahli yang berada dalam
jamaah abuya, jamaah kebenaran. Tak ada rasa pun yang abuya tu ada kuasa sebenarnya. Kita kena faham. Jadi di mana hujah kita nak tuduh bahawa orang-orang abuya ni mendewa-dewakan abuya, mengagung-agungkan abuya. Tu tuduhan. Tu tak faham. Tu tak mengaji secara tepat namanya. Hukum bertawasul dalam Islam ni dah jelas. Tidak haram. Sebagaimana disebut dalam Quran surah Al-Ma'idah ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ma'idah ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Jadi bagi orang yang bertawasul, mereka tidak menjadikan perantara atau wasilah itu sebagai sembahan mereka, sebagai sebab. Ini orang Wahabi tak faham. Sebab tu dia orang tidak bertawasul. Dia orang yakin kepada diri mereka sendiri. Itu lagi bahaya sebenarnya. Bahaya sangat-sangat. Seolah-olah bahawa diri ni boleh berbuat sesuatu, ada kemampuan, ada upaya. Sedangkan kita ini 24 jam dalam status atau makam keadaan kita la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi apa yang saya bacakan tadi jelas menunjukkan bahawa tawasul itu adalah dibenarkan, dibolehkan, diharuskan, bahkan disunatkan. Bagi orang yang berfaham ahli sunnah wal jamaah, kalau sebelum ini tidak pernah bertawasul, jarang bertawasul, maka kajilah, fahamkanlah lebih mendalam dan biasakanlah bertawasul dengan orang-orang alim, dengan tuan guru yang warak. InsyaAllah ia akan memudahkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala apa yang kita hajatkan, apa yang kita hasratkan, apa yang kita doakan. Ada lagi bukti atau hujah yang membenarkan tawasul bahkan kepada orang yang dah meninggal dunia. Tetapi syaratnya tentulah orang yang dah meninggal dunia atau wafat itu orang yang baik, orang yang bertakwa, kan? Ini pun ditolak juga oleh orang golongan Wahabi. Tak boleh. Saya tanya ada orang, apa hukumnya bertawasul dengan Nabi yang dah wafat? Kalau dia kata haram, okey haram. Syirik tak? Syirik tak? Kafir tak? Tanya. Orang yang bertawasul dengan orang mati kafir tak? Orang yang cerdik, orang yang bertawasul dengan orang yang cerdik, dia bukan menyembah kuburan, bukan menyembah orang yang dalam kubur sebagai sebab. Ni dalilnya. Tu orang suruh ngaji sampai faham. Apa dalilnya? Dalam surah An-Nisa ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahum ar-rasulu lawajadullaha tawwaban rahima. Sadaqallahul azim. Sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya datang kepada kamu Muhammad lalu memohon ampunan kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, nescaya mereka mendapati Allah itu Maha Penerima taubat, Maha Penyayang. Maknanya bila kita buat dosa, maka kita datang kepada Nabi kalau Nabi masa
masih hidup di zamannya itu, maka kita minta ampun kepada Allah. Rasul pula akan backup, memohon keampunan untuk mereka. Nescaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Itu satu tafsiran. Yang keduanya, sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya datang kepada engkau Muhammad, sekalipun engkau telah wafat, ja'uka fastaghfirullah. Mereka minta ampun kepada Allah, bukan minta ampun kepada Nabi. Yang dah wafat tu bukan minta ampun daripada Nabi. Dan Nabi tadi hidup kan? Al-Anbiya ahya. Nabi-Nabi tu hidup. Roh dia hidup. Itu maksudnya. Sebab tu orang bagi salam, Nabi jawab. Bila dalam tahiyat, Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita bagi salam pada Nabi. Nabi dah wafat. Dia jawab. Jadi, masa Nabi telah wafat, sama ada kita pergi ke Madinah, ke makamnya, atau daripada rumah. Menjadikan dia sebagai sebab. Macam Tok Imam baca doa, selawat atas Nabi, bertawasul dengan Nabi lah tu. Jadi, bila disebut nama Nabi itu berkat. Jadi, mudah-mudahan dikabulkan doa kita. Di sana diberitahu lagi, la wajadu, nescaya kamu akan dapati Allah itu penerima taubat. Itulah dalil yang digunakan untuk menguatkan hujah bahawa dibenarkan atau dibolehkan bertawasul. Dan janganlah kita termasuk golongan yang ragu-ragu lagi sesudah daripada ini. Yang syirik. Yang syirik tu yang macam mana? Apabila kita yakin bahawa seseorang itu sama ada hidup atau mati, ada kuasa, boleh bantu, boleh tolong. Ini syirik. Bila kita rasa Nabi ke, wali ke, lebih-lebih lagi orang biasa, kita rasa dia tu ada kuasa. Orang yang bertawasul tidak berkeyakinan atau tidak beranggapan bahawa si wali atau Nabi itu ada kuasa. Kena faham tu beza dia. Kena faham makna syirik yang sebenar. Hakikatnya sama ada orang biasa atau orang luar biasa, wali-wali, sama ada hidup atau meninggal dunia. Mereka tak ada kuasa, tak pernah ada kuasa selama-lamanya dan tidak boleh membantu manusia dan orang lain. Artinya orang mati atau hidup di sisi Allah, orang mati atau hidup di sisi Allah tu hakikatnya sama, tak ada kuasa. Pertolongan dan bantuan tersebut hakikatnya datang dari Allah dan mereka hanyalah sebagai sebab, sebagai sunnatullah. Perkara-perkara dan peristiwa di dunia ini berlaku melalui sebab musabab, tetapi sebenarnya bukanlah sebab itu sendiri yang berperanan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Kata sebahagian mereka yang tidak bersetuju, mengapa mesti bertawasul kepada orang yang dah meninggal dunia atau wafat? Tadi kan ayat Quran ada menjelaskan secara khusus dan secara umum yang telah saya bacakan, yang telah saya sebutkan. Dalil tu dah kuat, dah mantap. Maka bolehlah. Walaupun boleh jadi kita tidak mendengar bahawa sahabat-sahabat itu bertawassul dengan Nabi yang telah wafat. Boleh jadi kita tak pernah dengar kalau tidak ada riwayatnya sekalipun. Maka kita kena faham apa-apa yang tidak dikerjakan oleh sahabat, kalau kita buat, maka tidak semestinya mardud, ditolak. Kita kena faham, bukan bermakna kita lagi bagus daripada sahabat. Fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah buat baik. Fastabiqul khairat, berlumba-lumba buat baik. Jadi baik tu umum. Selama mana kita ikhlas, tidak berlaku syirik, insya-Allah diterima. Kalau nak kira apa yang Nabi buat tu lebih bagus, naik unta lah, tak payah naik kereta. Kalau orang kata itu unta tu urusan dunia, siapa yang memisahkan dunia dengan akhirat, itu namanya fahaman sekular, sekularisme. Kena faham tu, mana otak sekular. Dalam Islam,
naik unta ke, kereta ke, semua itu adalah ibadah bila tempuh 5 syarat. Jadi kalau Nabi dari segi ibadah ke duniawinya, kalau macam tadi contoh Nabi naik unta, kenapa kamu tak naik unta? Kenapa naik kereta? Kan kata ajaran Nabi lagi bagus. Kalau ajaran Nabi lagi bagus, semua apa yang Nabi buat tu semua lagi bagus. Nabi selalu tahajud. Adakah kamu selalu tahajud? Tak pernah tinggal tahajud. Nabi dalam sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, baca surahnya berbeza-beza. Ada yang panjang. Adakah kamu ikut semua sebagaimana yang Nabi bacakan itu? Dan adakah bermakna bila kita tidak membaca surah-surah yang tertentu sebagaimana Nabi baca, maka amalan kita tidak diterima? Amalan yang diterima itu amalan yang mana? Amalan orang yang bertakwa, yang ikhlas, yang tidak berlaku syirik lillahi ta'ala. Terimalah amalan itu insya-Allah. Jadi jangan kita sempitkan Islam ni. Terutamanya orang awam dan juga pahaman-pahaman yang menyeleweng ni, yang banyak bertuhankan akal. Bertuhankan akal tu maknanya letak akal dekat depan. Quran dan hadis ada. Tahu Quran, tahu hadis. Tapi letak akal dekat depan. Ini Mu'tazilah moden. Kita sumber kita Quran, hadis, ijma' ulama', qiyas. Ni kadang-kadang ijma' ulama' pun tak pakai. Ulama' pun tak pakai. Ulama' pun tak pakai. Ijma' ulama' pun tak pakai. Jadi dia orang pula suruh ikut dia orang. Dia orang tu ulama' ke? Siapa dia orang ni pula? Suruh ikut pasal apa? Maksum ke dia orang? Jadi kalau begitulah penceritaannya, pegangan dan etikad orang-orang Abuya ni, di mana rasionalnya menuduh ahli-ahli jemaah ni sesat, mengamalkan amalan syirik? Sebenarnya tidak diberi keadilan, itu je. Sebelum solat kita baca surah An-Nas. Dibaca sebagai sebab atau wasilah untuk mengelak diri dari gangguan syaitan semasa solat. Soalannya, adakah surah An-Nas ada kuasa? Tentulah tidak. Sehingga dapat mengelak gangguan syaitan. Surah An-Nas tu sebagai sebab. Yang nak mengelak gangguan syaitan tu Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui sebab. Sebab kita baca surah An-Nas tu berkatnya ada, maka Allah menghalang kita daripada gangguan syaitan. Jadi kita baca surah An-Nas tadi ada berkat, dengan tidak menafikan keseluruhan ayat Quran mempunyai keberkatan dan kelebihan yang tersendiri. Syariat menyuruhnya baca, jadilah ia sebagai ibadah. Kesimpulannya, kita baca surah An-Nas bukan dengan niat dan keyakinan di hati bahawa dia ada power yang sebenar, tapi sebagai asbab. Mudah-mudahan dengan membacanya Allah mengizinkan kita selamat dari gangguan syaitan. Begitulah halnya dengan ahli-ahli jamaah Abuya ni. Mereka bertawasul dengan Abuya kerana menurut pandangan mereka, mereka dah lama bercampur dengan Abuya, lama dah. Kita je tak kenal. Main serkap jagang, main tuduh-tuduh dengar cerita. Bahaya sungguh. Bahaya sungguh. Kalau tak tobat ni masuk neraka kita. Kerana Abuya tu orang yang bertakwa. Menurut ahlinya, orang yang baik, beramal, ilmunya, Masya Allah. Banyak susunan kitabnya, bukunya. Seorang guru, pemimpin yang berkarisma, bertakwa, warak, subhanallah. Beliau digelar sebagai Fatah At-Tamimi, bahkan selari dengan hadis. Ini kita kena faham. Ini macam mana kita boleh ikut-ikut main tuduh-tuduh je. Jadi sudah tentulah pada adatnya orang yang tidak mengenali Abuya akan heran, bahkan menuduh sesat kepada sesiapa yang bertawasul dengan Abuya. Apatah lagi mereka mempunyai ilmu yang sangat sedikit berkaitan dengan Fatah At-Tamimi. So, ada pihak yang menuduh kita membesarkan Fatah At-Tamimi. Kenapa tak membesarkan Nabi Muhammad SAW? Nampak macam logik, tapi saya anggap orang ni, maaf cakap lah, golongan yang jahil lah. Tak faham Islam lah. Sahabat-sahabat Nabi SAW, rata-rata semua sekali.
Mereka sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Sanggup mati kerana Nabi Muhammad SAW. Adakah mereka melupakan Allah? Tidak. Mereka banyak selawat kepada Nabi, banyak ingat Nabi. Maknanya secara automatik mereka akan membesarkan Allah. Itu yang sebenarnya berlaku. Sama orang yang bukan membesarkan, mendewakan Abu Ya. Dia pemimpin yang bertakwa. Kita sayang, kita bertawasul. Maknanya orang yang banyak orang yang banyak bersama dengan Fatah Tamimi ini, banyak bertawasul ini, secara automatik ia akan membesarkan Nabi Muhammad SAW. Itu sebenarnya. Sebab Fatah Tamimi ini mengajar membesarkan Nabi. Sebab itulah orang Fatah At-Tamimi ini, mereka banyak selawat. 250 kali. Sehari selawat. Itulah maknanya mereka sayang Nabi. Kita yang tak faham. Sangka buruk memanjang. Umur dah tua pun tak bertobat lagi. Senang-senang aja nak tuduh orang sesat. Bukannya orang-orang Abu Ya ini bertawasul dengan orang yang jahat dan fasik. Cuba sebutkan. Maaf cakap bahasa ni mungkin kasar. Apa dia kejahatan atau kefasikan Abu Ya tu? Secara bukti ada. Yang katakan Abu Ya ni bukan orang yang baik ni. Saya rasa tak ada. Saya yakin tak ada pun. Dan satu hujah maut. Hujah maut ni kepada golongan yang menentang tawasul ni. Selama kita hidup selama ini, kita minta tolong isteri, minta tolong kawan, minta tolong isteri masak nasi, minta tolong bomba padam api, minta tolong menteri, bantu rakyat. Jadi orang tu sebagai apa? Sebab. Tahu pula. Sebab ada kuasa? Tak ada. Habis itu kenapa minta tolong dengan sebab yang tak ada kuasa? Sebagai sunatullah. Bukan itu majazi saja. Minta tolong isteri masak nasi. Hakikatnya Allah yang menggerakkan dia. Jadi kita minta tolong isteri bomba, menteri. Kalau ikut hukum zahir, syirik belakalah. Kenapa syirik? Sebab mereka itu tak ada kuasa dan bukannya Tuhan pun. Adakah mereka punya kuasa? Tak ada. Mereka boleh bantu kita? Tak boleh. Tanpa campur tangan Tuhan. Kalau kita yakin mereka tak ada kuasa untuk bergerak selangkah pun, mengapa kita terus minta bantuan atau pertolongan dari mereka? Samalah juga dengan bertawasul dengan wali-wali ni atau dengan Nabi SAW yang telah wafat. Ada dalilnya. Bukan kita sembah ada orang. Dalil pun ada, bukti. Quran pula. Tak percaya dengan Quran. Tak beriman dengan ayat Quran. Jadi mereka-mereka tadi yang saya sebut, bombanya, isteri kita, kawan kita, menteri, itu sebagai sebab. Bukan kerana mereka ada kuasa luar biasa. Hakikatnya yang menjayakan semua kehendak dan rancangan kita hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak yang lain. Yang lain itu asbab saja. Dalam hadis kursi juga disebut, kun ma'allah wa illam takun ma'allah kun ma'aman kana ma'allah fa innahu yusiluka ilaih. Hendaklah kamu bersama dengan Allah. Sekiranya kamu tidak dapat bersama dengan Allah, iaitu hati kamu bersama dengan Allah, hendaklah kamu bersama dengan orang yang hatinya dengan Allah. Kerana dia akan menyampaikan kamu kepada Allah. Sebagai sebab. Bukan kerana hakikatnya mereka ada kuasa. Jadi fahaman ahli sunnah tu macam tu. Logik, rasional, boleh faham, mudah. Itu pun nak dituduh sesat. Pasal apa? Sekiranya mana-mana ulama tidak mendalami atau memahami istilah-istilah yang tertentu ni, yang ada dalam Islam sebagaimana yang diberi faham kepada ulama mu'tabar dari kalangan ahli sunnah wal jamaah, maka tidak heran ramai yang menentang amalan tawasul ni. Istilah-istilah yang dimaksudkan contohnya ilham, firasat, kasyaf, yakazah, ilmu laduni, Fatah At-Tamimi, pencerahan berkaitan tawasul, istighasah dan lain-lain yang berkaitan dengannya. Maka logiklah ramai yang menentang kerana tidak faham,
tidak faham secara tepat, lebih-lebih lagi tidak faham akan pengertian hakikat syirik. Kesimpulannya, ahli-ahli jamaah kebenaran, jamaah Abu Ya, bertawasul dengan Abu Ya sebagai PBT, pemuda Bani Tamim atau putra Bani Tamim, bukan kerana terlibat dengan syirik, tapi sebenarnya nak jauhkan syirik. Sebab tidak mahu rasa diri itu layak, rasa diri ini tak layak, rasa diri tidak berbuat, rasa tidak mampu, rasa tidak boleh, rasa tidak pandai, rasa tidak berkemampuan, rasa tak ada kuasa, tidak rasa diri lebih baik. Ini adalah ciri-ciri kehambaan. Jadi, oleh kerana mereka nak mengelak syirik, inilah mereka bertawasul. Sebab mereka takut syirik yang tersembunyi, dosa besar. Apa tu? Yang dikatakan rasa boleh, rasa mampu, rasa diri sendiri kau ada kuasa. Syirik lah tu. Wallahu alam. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.